لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا علما نعرف به نواهيك. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك، وانصر أن تفهم النبيين والهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وحلة من لساننا يفقهوا قولنا. قال الشيخ المصنف تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekian. Yang ke-481 alla yakuffa sya'rahu fis sujudi, bahawa tiada disunatkan bahawa tiada menegahkan akan rambutnya fis sujudi pada ketika sujud. Ini nisbah bagi orang lelaki yang panjang rambutnya. Masalah orang lelaki yang rambut dianya panjang, maka apabila dia nak sujud, maka sunatnya bahawa biarkan rambut dia turun ke lantai. Biarkan rambutnya turun ke lantai. Dengan maknanya makruhkan dimakruh menegahkan rambut itu turun ke lantai itu makruh. Jadi maknanya apabila seorang lelaki yang rambut dia tu panjang, maka apabila dia nak sujud, apabila dia nak sembahyang tu, jangan ikatlah rambut dia. Jangan ikat, artinya buat apa dia? Sanggul. Sebab apabila dia sujud tu, jadi rambut dia tu tak turun ke lantai. Bahkan biarkan begitu, jangan ikat, jangan buat sanggul, supaya apabila dia sujud tu, jadi rambut dia tu turun ke lantai. Jadi maknanya hikmatnya bahwasanya apabila dia sujud, rambut turun ke lantai itu pada maknanya rambut dia pun sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Itulah maksud katanya alla yakuffa sya'rahu fis sujudi, bahawa tiada menegahkan akan rambutnya pada ketika sujud. Jadi biarkan rambut dia tu turun ke lantai, jadi pada rupanya rambut dia pun sujud. Selain pada wajah dia, muka dia tu dia sujud, maka rambut dia tu turun ke lantai, pada maknanya rambut dia pun sujud juga. Jadi makruhlah apabila dia nak sujud tu, dia ipunkan atau dia pegangkan rambut dia supaya rambut dia tak turun ke lantai, itu makruh. Seterusnya 482 alla yakuffa thawbahu fis sujudi, bahawa tiada menegahkan akan pakaiannya pada sujud. Jadi ini pun sama. Sekiranya pakaian yang ada baju ke masalan, artinya kain yang dia sebarkan di atas bahu, apabila dia sujud tu, biarlah pakaian dia tu terletak di atas lantai. Jangan kita ikat, jangan kita apalah supaya baju tu rapat ke lantai. Apabila kita sujud tu, jadi baju kita yang lega tu dia turun di atas lantai. Sama dengan masalah rambut tadi. Kalau tangan baju tu, jangan kita tangan baju tu kalau dia tu luas, apabila kita sujud tu biarlah ujung tangan baju tu rapat ke lantai tu, biar. Jangan kita jangan kita ikat ke masalah, itu makruh. Bahkan kita biarkan ujung-ujung kain kita, ujung-ujung baju kita tu terletak di atas lantai pada masa kita sujud.
Sebab rupanya rupa sujud ke semua. Jadi rambut dia pun ada sujud bersama dia. Pakaian dia pun ada sujud bersama dengan dia juga. Seterusnya 483 alla yad'a yadahu ala khasiratihi, bahawa tiada letakkan tangannya, yakni dua-dua belah tangan itu, artinya sebelah tangan, ala khasiratihi, di atas pinggangnya. Jadi makruh lah, sebab yang sunatnya kita letak tangan atas pada pusat, bawah pada dada. Sebagaimana maklum yang dulu, maka sekiranya kalau letak tangan pada pinggang itu, maka itu makruh. Sebab rupanya rupa ahli neraka. Sebab ceritanya orang yang ahli neraka, apabila dia nak ambil kesenangan di dalam nerakanya, dia letak tangan pada pinggang. Itu kesenangan bagi ahli neraka. Maka tak sesuailah bagi kita yang sembahyang menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala, kita letakkan tangan kita pada pinggang, sebab rupanya rupa khuyala, rupa orang-orang yang sombong. Begitulah. Seterusnya alla ya'batha bi syai'in li ghairi maslahati salati, bahawa tiada bermain-main dengan sesuatu. Makruh, maknanya tinggal benda itu adalah sunat. Sunatnya bahawa tiada bermain-main dengan sesuatu. Li ghairi maslahati salati, kerana lain daripada kemaslahatan sembahyang. Contohnya di dalam sembahyang masa berdiri itu dia pegang buah tasbih, dia pusing, dia tarik buah tasbih, itu setengah daripada perkara yang dimakruhkan. Bahkan sunatnya kita pantang daripada perbuatan itu. Artinya letak tangan kat dada, kat bawah dada itu betulan dengan kacing baju, dia ada main-main dengan kacing baju, gosok-gosok ke masalah, maka itu melalaikan hati dia daripada sembahyang. Maka itu makruh. Itulah maksudnya, disunatkan bahawa tiada bermain-main bisyai'in dengan sesuatu benda, li ghairi maslahati salati, kerana lain daripada maslahat sembahyang. Seperti kata tadi, seperti dia pusingkan buah tasbih, sebab kita dalam sembahyang tak berhajat kepada bilang dengan buah tasbih, maka itu adalah makruh. Artinya main dengan hujung baju dia ke masalah apalah, itu semuanya makruh. Walaupun perbuatan tu gerak, perbuatan itu yang sedikit saja tidak membatalkan sembahyang, tetapi makruh sebab menghilangkan khusyuk sembahyang. Seterusnya 485 alla yusalliya bihadrati ma'kulin aw mashrubin yatuqu ilaihi. alla yusalliya, disunatkan bahawa tiada sembahyang bihadrati ma'kulin, dengan di hadapan makanan atau minuman, yatuqu ilaihi, yang ingin kepadanya, yang ingin seorang itu kepadanya, kepada makanan atau minuman. Ingin kepada makanan sebab dia tu lapar, ingin kepada minuman sebab dia tu dahaga. Ingin kepada makanan sebab dia tu lapar, ingin kepada minuman sebab dia tu dahaga. Maka sekiranya kalau waktu tu masih luah lagi, maka dia makan dahululah. Makan, lepas tu nak makan berapa banyak, itu naik lagi akan datang. Jadi apabila kita waktu tu kita tengok jam tu, tengok waktu sembahyang tu masih luah lagi pulanya makanan dah ada,
makanan itu dah ada, dah disediakan. Makanan itu dah ada, dah disediakan, minuman tu dah ada, dah disediakan. Maka makruh dia sembahyang dalam keadaan begitu. Bukan maksud katanya kita sembahyang di sebelah depan kita tu ada makanan, bukan maksudnya begitu, tetapi zahir dengan cakapan begitulah. Bahawa tiada sembahyang di depan makanan, di depan minuman yang dia ingin kepada makanan dan minuman. Bukan maksud katanya makanan ada di depan, lepas tu dia sembahyang kat sebelah belakang di pakaian itu, makanan itulah. Bukan maksudnya begitu. Jadi pendek maksudnya awal-awal waktu masih luas lagi, makanan dah disedia walaupun tidak ada di depan dia. Bukan maksudnya letak makanan di depan, lepas tu dia sembahyang kat tepi hidangan makanan, maka itu makruh. Bukan maksudnya begitu. Bahkan maksudnya dia lapar, artinya dia dahaga. Dia lapar, dia dahaga. Lagi pulanya makanan dah ada, dah disediakan. Contohnya kat rumah tu orang rumah dah siap masakan. Jadi masakan makanan tu dah siap. Dia lapar, waktu masih luas lagi, maka dia makan dahululah. Jadi dahulukan makan, sembahyang di belakang. Selepas pada makan, maka selepas itulah dia sembahyang. Jadi maksudnya begitu. Allah yusalliya, bahawa tiada sembahyang bihadrati, di depan makanan. Maknanya maksud di depan makanan tu bukan nanti ada kalau gini tu pun ya juga. Makanan ada kat dapur dah siap, dia nak sembahyang di luar ni. Kalau kita nak sembahyang kat rumah, makanan dah disedia kat dapur. Dia nak sembahyang kat luar ni, kat bilik tetamu ini, maka itu pun sembahyang di depan makanan juga, sebab kira katanya makanan dah disedia, dah siap, dah ada. Lagi pulanya dia tu lapar, artinya minuman tu dah ada, dah disiapkan, dia tu dahaga. Maka dahulukan makan, dahulukan minum, dengan sebab kalau makan dalam keadaan kalau dia sembahyang dalam keadaan lapar padahal makanan tu dah ada, kalau dia sembahyang dia dalam keadaan dahaga padahal minuman itu dah ada, benda yang hendak diminum tu dah ada, maka membawa kepada hati dia tak khusyuk. Maka lalu tu disunatkan makanlah dulu, minumlah dulu. Selepas tu dia baru sembahyang. Sebab tak mengapa, sebab waktu masih luas lagi di atas fardu kita. Tetapi kalau waktu tu dah akhir, dah tak banyak, dah tak luas, sekiranya kalau dia makan, dia dahulukan makan, membawa kepada sembahyang, dia tak sempat nak selesai belum pada habis waktu. Maka itu maka dia mendahulukan sembahyang, dengan sebab sembahyang apabila keluar waktu itu haram pula. Walaupun lapar kena sabarlah, walaupun dahaga kena sabarlah, sebab waktu tu dah tak berapa minit lagi. Sekiranya kalau mendahulukan makan, mendahulukan minum, membawa kepada tak sempat nak selesaikan sembahyang di dalam waktu. Itulah maksudnya. 486 an ya'kula minhu ma yatawaffaru ma'ahu khusyu'. Jadi sambung dengan tadi, apabila makanan dah disedia, minuman artinya minuman itu dah disedia, dia lapar, dia dahaga, padahal waktu itu masih luas lagi, maka dia mendahulukan makan, mendahulukan minum. Maka nak makan tu berapa banyak ke, sakat mana nak makan, sakat mana nak minum. Maka jawabnya dia makan sekadar menghilangkan laparnya. Dia makan sekadar menghilangkan kelaparannya dan menghilangkan dahaganya. Sekiranya apabila dia makan tu, makan sakat ni, kalau dia berhenti, dah khusyuk sembahyang dia. Jadi dia makan, kalau nasi satu pinggang ke masalan, artinya hampir-hampir satu pinggang ke masalan, atau 10 suap ke masalan. Apabila dia makan lebih kurang sakat tunya,
lebih kurang itunya, maka boleh khusyuk dah dia di dalam sembahyang. Sebab tadinya, ilat tadi katanya mendahulukan makanan, mendahulukan akan minum di atas sembahyang sebab waktu masnya dengan waktu dah masih luah lagi. Sebab sembahyang dalam keadaan lapar, padahal makanan tu dah ada, adalah makruh menghilangkan khusyuk. Maka dia makan sekadar nak mengkhusyukkan di dalam sembahyang dia saja. Walaupun tak begitu kenyang sekalipun. Walaupun tak betul-betul kenyang, tak betul-betul puas dahaga sekalipun, untuk nak jadi khusyuk saja dalam sembahyang. Itu berapa suap, berapa suap itu kena tengok pada seorang masing-masing, keadaan seorang masing-masing lah. Nak suap berapa suap, nak makan berapa suap tu, berapa banyak tu, tengok keadaan masing-masing. Agak kata dia makan 10 suap masalan, 10 suap masalan, dah pecah kelaparan dia, sudah hilang kelaparan dia. Kalau dia sembahyang dalam keadaan begitu, dah dapat khusyuk dalam sembahyang, maka itu zakat itulah disunatkan. Lepas tu kalau tak puas laginya, nanti sambung lepas solat lah. Nanti sambung lepas solat pula. Begitu. Dan yang dikait tadi katanya di depan makanan pada dia tu lapar, maknanya kalau makanan tu dah ada, dah disedia, maka sekiranya kalau dia dah lapar, dia dahaga, tetapi makanan tidak ada, minuman benda yang hendak diminum tu tidak ada, maka itu nak buat apa bolehnya, sembahyang dululah. Kemudian barulah cari makanan. Gitu. 487 alla yusalli muhadhiyan lin najasati, bahawa tiada sembahyang keadaannya membetulkan najis. Maknanya kita mengelaklah, sunatnya kita mengelak, jangan kita sembahyang di sebelah belakang bagi najis. Sekiranya katanya sebelah depan kita, sebelah balik kiblat itu ada najis. Dan sama juga dengan najis tu ada sampah dan sebagainya, tempat-tempat yang kotor itu, maka sunatnya kita mengelakkan. Jangan kita sembahyang padahal di depan tu ada najis, walaupun najis itu tak menyentuh, tak mengenakan badan kita kepada kita sembahyang sekalipun, walaupun najis itu kecil sekalipun, sekiranya ada sebelah depan kita, walaupun tak bersentuh dengan kita apabila kita duduk, apabila kita sujud sekalipun, maka makruh kita sembahyang di tempat lain lah. Artinya kita buangkanlah najis itu. Kalau tempat tidak ada tempat lain, kita buangkan najis itu dulu, supaya kita tidak sembahyang walahal ada sebelah depan kitanya najis. Begitu. Seterusnya 488 alla yarfa'a basarahu ila samai, bahawa tiada mengangkat akan pandangannya, akan penglihatannya ila sama, tengok ke langit lah mudahnya. Makruh dalam sembahyang itu sekejap dia tengok ke langit, sekejap dia tengok ke langit, maka itu makruh. Tengok dengan mata tidak akak kepala, tengok dengan mata tidak akak kepala itu adalah makruh. Tengok dengan mata ke langit dengan tidak akak kepala itu makruh. Kalau sertakan akak kepala, mata tengok ke langit, kepala pun lenggak naik ke langit, maka 2 kali makruh. Itu 2 kali makruh, sama dengan berpaling ke kanan, ke kiri. Berpaling ke kanan makruh, berpaling ke kiri makruh. Lenggak ke langit pun makruh. Mata tengok ke langit pun makruh juga, sebab kita disuruh tengok kepada tempat sujud. Seterusnya 489 alla yusalli fi saubin fihi tasawiru aw syai'un yulhihi, bahawa tiada sembahyang, sunat bahawa tiada sembahyang fi saubin pada pakaian
Pakaian mana fihi ada pada pakaian, ada di pakaian itu tasawiru gambar-gambar, gambar-gambar, au syai'un atanya sesuatu yulhihi yang melalai ia akan melalai ia sesuatu akan seorang, melalaikan dia atau melalaikan orang yang sebelah dia. Orang yang sebelah belakang dia ke masalah, atau orang kat sebelah tepi dia ke masalah. Jadi makruh kita pakaikan pakaian yang ada pada pakaian itu gambar-gambaran atau sesuatu yang melalaikan. Setengah-setengah baju sekarang tu ya ada logo dia. Setengah-setengah tu ada kat belakang, maka setengah daripada perkara yang melalaikan sembahyang. Walaupun dia tidak terlalai dengan benda itu, tetapi orang sebelah belakang, contohnya ada gambaran kemasalan, ada sesuatu tulisan kat belakang baju dia pakai baju itulah sembahyang. Maka itu makruh. Sebab walaupun tak melalaikan dia, tetapi melalaikan orang yang sebelah belakang. Itu makruh. Jadi maknanya kita pakai itu sunatnya kita berpakai dengan pakaian yang putih. Lagi pulanya tidak ada gambar-gambaran, tidak ada benda-benda walaupun bukan jenis gambaran, jenis jalu-jalu dia, bunga-bunga dia ke masalah, atau tulisan-tulisan dia yang melalaikan dia sendiri atau melalaikan orang yang sebelah belakang, sebelah tepi dia. Maka pakai dengan pakaian begitunya makruh. Pantang daripada itu adalah sunat. Seterusnya 490 ada mulistirsali ma'a hadisin nafsi. Tiada disunatkan tiada memanjangkan, melanjutkan. Tiada memanjangkan, tiada melanjutkan, maknanya mestilah sunat kita memotongkan. Ma'a hadisin nafsi serta cakapan dalam hati. Cakapan hati. Yani dalam hati itu kita ingat nak cakap gitu, nak cakap gini, ingat kepada benda tu, kepada benda ini, sekiranya kalau kedatangan di dalam hati kita, kita potongkan. Jangan terus apabila datang tu kita sambung, maka itu adalah makruh. Maka sekiranya apabila kedatangan benda begitu dalam hati kita, datang cakapan, datang teringat kepada benda apa-apa, cadangan nak buat tu, nak buat ni, plan tu, plan ni, kemasalan, maka sunatnya kita potongkan. Kita potongkan, kita putuskan. Jangan melanjutkan, jangan memanjangkan. Jangan kita ikut dia lah, sebab itu gangguan daripada syaitan. Maka sekiranya apabila kedatangan benda itu, maka kita potongkan dengan secara kita ingat kepada apa yang kita baca. Kita perhati kepada apa yang kita baca, kita perhati kepada apa makna yang benda yang kita baca dalam sembahyang. Itu boleh memotongkan akan cakapan hati atau tingatan hati kepada benda luar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya raddur ridai wal imamati idza saqata. Mengembali akan kain selindang, awal imamati dan surban, idza saqata apabila jatuh ia, apabila gugurnya, gugur oleh keduanya. Contohnya dia pakai kepiah masalan, walaupun di sini dia tak sebut. Contohnya dia pakai kepiah, kepiah tu lega, rambut dia panjang, apabila dia sujud tu kepiah tu jatuh, maka makruh dia kembalikan kepiah itu kepada kepalanya. Begitu juga dia pakai surban, apabila dia sujud, apabila dia rokok, surban tu jatuh, tertanggal daripada kepalanya, maka makruh dikembalikan kepada kepalanya. Begitu juga kain selindang dia yang dia sebarkan di atas bahunya. Sekiranya kalau dia sujud, dia rokok apanya, sekiranya kain itu jatuh, maka makruh dikembalikan. Biar begitulah. Ambil
ambil pakai balik itu adalah makruh. Maka tetapi ini dia masalah begini, masalah kain di atas bahunya. Kain yang di atas bahunya, kalau kita sembahyang tu baju kita dah pakai. Baju kita dah pakai. Dan juga kita sebarkan akan kain, akan serban di atas bahu pula. Apabila kita sujud, kita rokok, kita bergerak, pada masa berdiri itu awal-awal sembahyang kain tidak tetap lagi lah kat bahu tu. Apabila kita rokok, kita sujud, kita duduk sujud pulanya, maka kain itu jatuh. Serban yang ada kat bahu itu jatuh. Maka apabila jatuh tu, maka tak payah kita ulang balik, kita ambil kembali kepada bahu kita. Sebab apa? Sebab kita dah pakai baju, jadi maknanya sebelah atas tak terlanyang. Tetapi kalau seorang itu dia pakai kain saja, dia pakai kain, baju dia tak pakai, kemudian dia selimut dengan kain surban masalah. Dia selimut dengan kain surban, maka sekiranya kain itu jatuh, maka dikembalikan. Sebab supaya dada dia, bahu dia, belakang dia tidak tertelanjang. Itu kalau dia pakai baju, maka biarkan gitulah. Kalau jatuh ke jatuhlah, tak payah dikembalikan. Malaikat membawa kepada jadi terbuka, walaupun di dada dia, bahu dia ke masalan, itu bukan aurat sekalipun nisbah bagi orang lelaki, tetapi jadi tak munasabah lah, tak sesuai lah kita sembahyang dengan dengan bahu, dengan badan sebelah atas tu tidak ditutup oleh pakaian, maka itu boleh nak kembalikan apabila dia tu jatuh. Tetapi sekiranya kita dah pakai baju, dada kita sebelah atas ni dah tutup oleh baju, maka kalau kain selendang itu jatuh, biarlah. Seterusnya 492, alla yughattiyal fama, bahawa tiada menutup akan mulut dengan tangan atau lain daripada tangan. Itu pun yang kita pakai tu, yang selalunya kita pakai sekarang tu, itu setengah pada benda yang menutupkan mulut. Sekiranya kalau tidak ada hajat, maka makruh kita pakai benda itu. Kita pakai benda itu dan sembahyang. Sekiranya tidak ada hajat, contohnya penyakit COVID dah tidak ada, benda-benda apanya tidak ada, tak berajak kita kepada benda itu, maka pakai benda itu adalah makruh. Sebab jadi tutupan mulut. Tutup dengan tangan atau tutup dengan kain, dengan apa benda sekalipun adalah makruh, sekiranya kalau tidak ada hajat. Kalau macam sekarang tak mengapalah, tak jadi makruh sebab nak jaga daripada penyakit, artinya nak jaga daripada kabut-kabut ke masalan, debu-debu ke masalan. Contohnya tempat kawasan tu kawasan yang musim tempat yang berdebu ke masalan, berkabut masalan. Sekiranya kalau kita tak pakai benda itu, jadi membawa kepada apa dia? Merosakkan kesihatan, maka itu tak mengapalah. Sekiranya kalau tidak ada hajat, makruh kita pakai benda itu dalam sembahyang. Jadi sebab menyebabkan tutupkan mulut. Dan lagi pulanya masalah tutupkan mulut itu, katanya makruh tu lain pada masalah menguap lah. Jadi biasa-biasanya kalau tak menguap lah, itu makruh. Kita tutupkan mulut. Sebab tu nisbah bagi orang perempuan, sekiranya kalau tidak ada apanya, makruh dia pakai niqab dalam sembahyang, sebab jadi tutupkan mulutnya. Sekiranya tetapi kalau dia sembahyang di depan orang ajanib, di depan orang ajanib, maka tak mengapalah, dia tutup.
Seterusnya 493 adamun nafkhi, tiada menghembus dengan mulutnya. Dia hembus macam orang mengeluh. Dia tarik nafas, dia buat begitu, maka itu adalah makruh. Dia mengeluh, dia keluarkan angin kat mulut dia dengan kuat, itu adalah makruh. 94 ada mutafqi'il asabi'i. Dia tafqi' ni kita buat, ada tekan tu, ada bunyi suara. Dia tu dia buat gitu. Dia tekan kat jari dia ke masalah kat sendi dia tu, dia pecik, ada bunyilah suara tu. Itu tafqi'. Apa dia panggil, saya pun tak tahu bahasa Melayu tu apa dia. Sana panggil apa buat gitu. Dia tekan kat sendi jari ke masalah, tekan tu, kalau lama tak tekan tu dia ada bunyi suara lah. Maka perbuatan begitu tu adalah makruh yang menghilangkan khusyuk sembahyang. Perbuatan begitu ia adalah makruh yang menghilangkan khusyuk sembahyang. Maka yang sunatnya pantang daripada perbuatan itu. Empat ratus sembilan puluh lima ada mutashbiki. Tidak mutashbik. Tashbik ni kita buat begini. Ni masuk kat celah. Masuk kat celah ni tashbik. Jadi maknanya kita letak kat dada, kat bawah dada tu buat begini, itu adalah makruh. Masuk kat celah, celah jari ke celah jari. Itu tashbik. Maka bertashbik, ini pun saya tak tahu juga bahasa Melayu tu apa panggilan. Itulah tashbik. Jadi masukkan jari setengah kepada setengah. Jari kanan masuk ke celah jari kiri, atau jari kiri masuk ke celah jari kanan. Mana-mana pun, yang mana atas, yang mana bawah pun ikutlah. Sebelah ni jadi maknanya tapak tangan hadap ke dada, belakang menghadap kiblat. Artinya sebelah ni pun makruh juga. Jadi semata-mata tashbih itu adalah makruh. Pada masa berdiri artinya lain daripada berdiri. Pada masa berdiri Fatihah, berdiri i'tidal, atau pada masa duduk antara dua sujud, artinya pada masa duduk tahiyat awal dan akhir, maka semuanya bertashbih dalam sembahyang itu tak disunat, bahkan dimakruhkan. Sebab kita tak berajak kepada benda itu, bahkan itu setengah pada bermain-main di dalam sembahyang yang dilarangkan. Tapi larang tu larang sebagai larangan makruh. Jadi nak dapat pahala kita pantang daripada benda itu. Paratul 56 ada musadli, tidak melabuhkan pakaian. Ini nisbah bagi orang lelaki. Nisbah bagi orang lelaki melabuhkan pakaian. Bahawa tidak melabuhkan akan pakaian sehingganya pakaian itu hujung kain sebelah bawah, hujung pakaian sebelah bawah itu sampai ke bumi, sampai ke lantai. Itu maka adalah makruh di dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Dalam mazhab Syafi'inya masalah melabuhkan pakaian, dia dalam mazhab Syafi'i itu bertafsil, ada tafsil tentang masalah melabuhkan pakaian, tetapi setengah-setengah mazhab tu haram semata-mata.
Setengah-setengah mazhab tu melabuhkan pakaian sampai itu lebih ke bawah daripada buku lali sehingga rampak ke tanah, ke lantai, itu adalah haram. Setengah-setengah mazhab. Adapun dalam mazhab Syafi'inya dia tafsil. Sekiranya kalau melabuhkan pakaian, hujung kain dia, hujung seluar dia, hujung baju jubah dianya dilabuhkan sampai ke lantai itu sebelah bawah pada buku lali, artinya sampai ke bumi, sampai ke lantai itu. Kalau melabuhkan atas jalan bermegah-megah, bersombong-sombong, nak memegahkan dengan buatnya begitu, maka itu adalah haram. Tetapi semata-mata melabuhkan, tidak ada kosat ke mana-mana, tetapi dia suka begitu, dia berasa sedapnya begitu. Dia berasa suka begitu, bukan nak khuyalak, nak berasa bermegah-megah, sombong ke, maka itu tidak haram, bahkan makruh. Di dalam sembahyang, di luar sembahyang. Begitulah. Jadi dia macam mana berasa megah, berasa sombong dengan itu adat orang dulu. Sebab macam orang dulunya, kalau baju dia ni, tangan baju dia mesti luas. Kalau masih luas, masih menunjuk kata dia tu orang peringkat tinggi, dia orang lebih. Tengok pakaian sebelah luar, pakai baju sebelah luar tu, bagi orang dulu tu biasanya tangan itu, biasanya baju orang dulu, tangan baju orang Cina pun sama, Jepun pun sama, orang Arab pun sama. Sekiranya orang yang lebih-lebih tu dia suka ini, labuhkan. Itu adat orang dulu, dia ada peringkat dia. Pakai labuhkan tangan baju tu sampai begini, maka itu adat orang dulu. Tapi orang sekarang tu dia kalau masalah tangan baju tu tidak ada lah sekarang tu, meluaskan tangan baju tidak ada dah sekarang. Tapi pada zaman dulu nak katanya meluaskan tangan baju itu adalah setengah daripada perkara kehebatan, menunjuk hebat bagi orang dulu. Begitu. Adapun kita sekarang tu dah tidak ada, kalau nak hebat pun dia tak pakai begitu. Nak hebatkan nisbah pakaian dia tak meluaskan akan tangan baju sebab adat dah berubah. Jadi masalahnya melabuhkan pakaian lebih bawah daripada buku lali, maka itu kerana khuyalak, kerana bermegah-megah, maka itu adalah haram. Kalau semata-mata melabuh saja adalah makruh. Di dalam sembahyang, artinya di luar sembahyang. Seterusnya, su'alul jannati, memohonkan syurga. Memohonkan syurga disunatkan di dalam sembahyang dan selepas sembahyang, selepas pada beri salam. Dalam sembahyang dan selepas sembahyang, lepas pada beri salam lah, disunatkan kita mohonkan syurga daripada Allah. 498 al-isti'adzatu minan nar, minta perlindungan daripada Allah daripada nerakanya. Minta perlindungan dengan Allah, minta perlindungan sama Allah minan nari, daripada neraka. Ini dalam sembahyang dan di luar selepas pada sembahyang. Disunatkan kita berdoa. Allahumma, kita baca yang doa sebelah kanan, apabila kita berpaling ke sebelah kanan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Dan kita memohonkan melindungkan daripada neraka, wa a'udzubika, artinya wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itulah disunatkan kita baca dalam sembahyang, lebih-lebih laginya pada ketika kita beri salam, dan selepas ketika kita beri salam ke kanan, memohonkan syurga, kita salam ke kiri, kita melindungkan daripada syurga neraka. Seterusnya 499, as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da salam.
Kemudian apabila kita dah beri salam, selepas pada beri salam disunatkan ada berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas pada kita sembahyang, selepas pada kita beri salam, maka disunatkan ada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mana-mana bentukan selawat sekalipun. Janji bagi ada selawat. Lepas tu nak baca ketika mana ikutlah nak bacanya, baca selepas terus selepas pada beri salam ke, artinya belum pada kita nak bangkit, nak keluar, nak pergi nak pergi kepada hajat kitanya, kita bagi ada selawat. Jadi maknanya masuk dalam wirid selepas sembahyang jugalah. Bagi ada satu kali sekurang-kurangnya. Selepas pada kita istighfar ke, selepas pada kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ke, atau di mana sekalipun bagi ada. Artinya lepas pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ikutlah di tempat mana sekalipun. Jadi janjinya lepas pada kita beri salam, belum pada kita nak bangkit pergi ke mana-mana hajatan kita, bagi ada selawat selepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, masalah yang terakhir, sunat yang terakhir, yang ke-500, alla yusalliya fil mazbalati wala fil majzarati wala fit tariqi fil bunyan wala fi batnil wadi wala fil kanisati wal bi'ati wal makbarati. Allah sunat bahawa tiada sembahyang fil mazbalati, pada tempat buang sampah. Fil mazbalati, pada tempat buang sampah. Sekiranya di situ tidak ada najis. Di situ tidak ada najis. Tetapi kalau di situ ada najis, maka tak boleh kita nak sembahyang sebab menyentuh dengan najis tidak sah. Tempat buangan sampah kita katanya sekadar kotor sajalah. Sekadar kotor cuma saja, najis tidak ada, maka sembahyang kat kawasan di situnya adalah makruh. Wala fil majzarati dan makruh juga sunat bahawa tidak sembahyang pada tempat sembelih binatang. Makruh sembahyang di tempat sembelihan, tempat tu tempat disediai untuk sembelih binatang, sembelih hayawan. Tapi kata makruh tu sekiranya tidak ada darah, tidak ada najis di situ. Kalau ada najis, ada najis di situ, artinya ada membetuli najis. Kalau ada najis, maka tidak sah. Kita katanya tempat tu tempat sembelih lembu masalan. Sudah dia sembelih, dia dah basuh. Selepas pada dia sembelih, dia basuh, darah-darah ke semuanya dah suci, najis tidak ada. Tetapi tempat itu tempat yang disediai untuk sembelih. Maka itulah makruhnya. Ya tempat tu kawasan dia sembelih lembu lah di situnya. Maka selepas dah sembelih dia basuh dah semua darah-darah najis-najis apa semuanya yang jadi najis tu dia basuh ke semuanya, tempat tu pun dah kering. Tapi makruh juga dengan sebab namanya situnya ialah tempat sembelih, tempat sembelihan. Wala fit tariqi fil bunyani. Dan sunat juga bahawa tiada sembahyang pada jalan di dalam bangunan, dalam rumah. Kat rumah kita masalan, di sini tempat kita lalu, tempat orang lalu, seperti depan bilik ke masalan, depan tangga nak naik tingkat yang kedua ke masalan, artinya depan pintu ke masalan, biasanya orang lalu, maka itu makruh. Kita ambillah, sembahyanglah di tempat yang lepas pada kawasan yang lalu pergi mari di dalam rumah.
uh, wala fi batnil wadi, dan pada dia batni itu mana perut, wadi itu wadi itu maknanya lorong di antara dua bukit. Lorong yang ada di antara dua kaki bukit. Di situ apabila hujan tu air akan mengalir di situ. Jadi maknanya bukit dia turun gitu, di kaki dia tu, kaki bukit sebelah ni, kaki bukit sebelah ni, maka di situ ada lorong dia. Maka di situlah dikatakan wadi, walaupun air tidak ada sekalipun. Itu dikatakan wadi, itu dipanggil wadi. Biasanya kalau yang tempat-tempat itu ada air mengalir. Biasanya setengah-setengah tempat tu jadi jalan. Jadi jalan antara dua celah dua bukit. Gitu. Ya. Kalau terjemah lembah itu dia tak nak betul dengan maksud. Tak nak betul dengan maksud. Sebab lembah tu kalau pilih pada bahasa Melayu tu maknanya tempat rendah walaupun tidak ada bukit. Tempat yang rendah walaupun tidak ada bukit, walaupun tidak ada air sekalipun. Itu tempat yang lembah. Kalau terjemuh dengan lembah itu jadi tak nak betul dengan maksudnya. Yang maksudnya batnil wadi, kita bagi faham al-wadi itu ialah lorong di antara dua kaki bukit. Itu ya. Batni itu kat tengah-tengah dia tu lah. Batni itu kat tengah-tengah dia. Dia kalau kata lembah itu, kalau dia ada kawasan tu tinggi sikit, ada rendah sikit, walaupun tidak ada bukit. Contohnya, jadi kalau di kat bukit, dia panggil lembah juga kalau begini. Kalau bentuknya begini. Bentuknya begini. Jadi macam tempat yang orang nak tanam kelapa sawit. Dia bukit turun begini, patut dia ada jadi samunya begini. Jadi samu di sini tempat tanam pokok kelapa. Di sini bukit turun, kelapa macam tangga. Patut ada turun pula, ada tangga pula. Maka itu pun dikatakan lembah di situ. Maka itu bukan dia wadi. Maka itu tak mengapa kalau kita sembahyang di situ bukan dia wadi. Jadi tempat lembah tu maknanya lorong di antara lorong celah-celah bukit lah. Celah dua kaki bukit tu dikatakan wadi. Sebab biasanya kalau hujan turunnya, air akan mengalir di situ. Apabila hujan turun, maka dia turun kepada kaki bukit, maka beripun di celah tu, bukit sebelah kanan, sebelah kiri, air itu turun, mengalir kat celah bukit. Maka di situ dikatakan al-wadi. Maka sembahyang di tengah itulah adalah makruh. Sebab kenapa makruh di situ? Dia begini, masalah sembahyang di kat tengah wadi, di tengah wadi itu, kalau wadi suatu wadi yang wadi yang Nabi tidur kat situ, lalai daripada sembahyang. Ada satu ketika tu Nabi dalam perjalanan, maka apabila waktu malam tu Nabi tidur kat satu wadi, maka Nabi tidur di situ bersama-sama dengan sahabat kesemuanya, tak jaga subuhnya. Jaga-jaganya matahari dah naik. Maka di situ makruh sembahyang semata-mata. Sembahyang di situ adalah makruh semata-mata. Itu ada kat kawasan Madinahnya. Sembahyang di situ di wadi yang Nabi tidur di situ tak jaga,
maka itu makruh semata-matanya. Adapun wadi yang lain, kat celah-celah bukit tu makruh tu sebab takutnya ada kedatangan air. Sebab takutnya kedatangan air. Apabila dia sembahyang lebih-lebih laginya musim hujannya, dia sembahyang dalam sembahyang dia, namun dia ingat katanya kalau air datang macam mana kita nak lari pula daripada begitu. Jadi ada kebimbangan dalam hatinya, takutnya kedatangan air, apabila air mengalir tu dia kena lari pula, kena pindah pula tempat. Jadi sembahyang di situnya biasanya tak jadi khusyuk. Tak jadi khusyuk. Itu maksudnya. Itu maksud daripada katanya makruh sembahyang kat tengah wadi. Itu kita kena faham itu. Sebab tu kalau terjemah dengan makna lembah itu tak kena dengan maksud. Sebab maksud dianya sembahyang di situ dia ada bimbang. Takut air datang artinya lalu jalan oleh binatang-binatang. Sebab dia kalau nak lalu pun setengah-setengah tu, kalau bukit yang tinggi, situ pun jadi tempat laluan. Tidak lalu air pun jadi tempat laluan bagi yang lain atau laluan bagi binatang ke, maka itu jadi terganggu kita. Jadi tak tenang hati kita. Itulah masalah batnil wadi. Wala fil kanisati wal bi'ati. Dan makruh juga, makruh maknanya sunat tidak sembahyang fil kanisati, di dalam kanisah gereja. Bagi orang Kristian, tempat ibadat bagi orang Kristian dia panggil kanisah. Kalau bi'ah tu dia panggil apa, gereja juga ke? Tempat ibadat bagi orang Yahudi. Kalau tempat ibadat bagi orang Buddha tu putih. Maka itu semuanya jadi maknanya makruh. Maksud katanya la fil kanisah wal bi'ah, itu maksud makruh kita sembahyang di tempat ibadat agama asing. Tak kira agama asing tu agama Yahudi ke, agama Nasrani ke, artinya agama lain-lain lagi, Hindu ke atau Buddha ke, mana-mana sekalipun kita sembahyang di situ walaupun tidak ada najis sekalipun. Kalau ada najis memang tidak sah di awal lagi. Sekiranya kalau tempat itu bersih, sekalipun, maka makruh kita sembahyang di situ. Takutnya ada timbul fitnah. Sebab mereka boleh dakwa, tengok tempat kita melia tak melia orang Islam masuk sembahyang di tempat kita, takut jadinya begitu. Orang Kristian, orang Nasrani, kalau tempat gereja dia ni, tempat ibadat dia ni, kita masuk sembahyang di situ, dia boleh cakap sama dia. Tengok tempat kita melia tak melia, tengok orang Islam, masjid dia ada, dia tak sembahyang, dia masuk sembahyang di tempat kita. Takut nak timbul fitnahnya begitu, maka makruh disembahyang di situ. Wal makbarati, dan tempat perkuburan. Tempat perkuburan, makbarah tu mana tempat yang disediai untuk nak tanam mayat, tanam jenazah. Tetapi kalau tempat itu katanya makruh itu kalau kita tempat itu yang baru tidak pernah digalikan. Tidak pernah digali, maka makruh sembahyang di dalam kawasan itu. Dalam kawasan dia, kita nak sembahyang, keluar kat luar lah, luar pada kawasan dia lah. Sebab sembahyang di situ adalah makruh. Itu kalau masalah belum digali. Yang biasanya kalau tempatan kat kampungnya, itu bukan yang baru. Yang berapa lapisan orang ditanam di situ. Dah gali. Maka itu kalau betul-betul sembahyang di atas tanah itu tidak sah. Kalau betul-betul sembahyang di atas tanah, tidak lapik dengan sejadah, tidak apa tika ke masalan, maka itu tidak sah.
Sebab menyentuhkan dengan tanah dan tanah itu ada kena najis, bekas banyak, bekas air dana apa banyak, air dana itu adalah najis. Lagi pulanya apabila dia gali itu maknanya boleh jadi tanah yang apa dia, yang digali naik itu kena air dana banyak, maka itu najis. Maka kalau sembahyang dengan tidak berlapis itu tidak sah. Tetapi kalau kawasan baru, maka sah semata sebab dia tanah tu suci. Tetapi kawasan tu tak elok untuk kita nak sembahyang. Kawasan itu tak elok untuk kita nak sembahyang. Sebab itulah makruh. Nak sembahyang tu sembahyang kat luar. Itulah makbarah, kawasan perkuburan. Kawasan perkuburan, masalah pendek katanya, kalau masalah sembahyang di atas kawasan perkuburan, semata-mata kita sembahyang di situ, kita kena tengoklah kalau tempat itu baru, maka belum digali, maka adalah makruh. Artinya tempat itu dah banyak kali digali tetapi kita ada apa tika ke masalah, apa sejadah ke masalah tak bersentuh dengan najis, maka adalah sembahyang di dalam kawasan itu adalah makruh. Tetapi kawasan yang lama, yang sudah digali dan kita sembahyang tidak ada hamparan, sembahyang betul atas tanah, mubasyarah dengan tanah, berdiri teguh di atas tanah, maka itu tidak sah sembahyang sebab tanah itu ada bercampur dengan tanah yang kena dana mayat. Maka itu tanah itu dihukum katanya najis, maka tidak sah sembahyang. Itulah. Malaikat pada kawasan perkuburan para nabi-nabi itu tak mengapalah, tidak makruh. Sebab kemuliaan dia. Habis. Kita akhir di situ pengajian kita, kitab ini. Alhamdulillah kita dapat selesai. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang mana dia bagi taufik dan hidayah, bagi kekuatan kepada kita dapat kita boleh selesaikan, boleh khatamkan kitab ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan apa yang kita belajar kesemuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayat, kita boleh beramal dengan apa yang kita belajar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وقت احتياجنا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum Baba. Alhamdulillah. Saya Haji Yaakob nak tanya. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima Alhamdulillah. kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum Baba. Haji Yaakob, Baba nak tanya sikit. Kalau misalnya kita lapar, makanan dah siap, tapi di surau tu dia dah nak komat solat. Jadi kalau kita makan nanti takut terlepas berjemaah di surau tu. Jadi yang lebih betul ya, Baba. Itu pun ikut yang tadilah. Jadi masalah katanya apabila kita lapar, makanan dah disedia, tak kira nak semayang kat rumah ke atau nak semayang kat surau, kat masjid pun sama. Oh, kita kena makan dulu lah. Kita makan dulu. Ala kadar je ya. Ya. Satu lagi Baba, kalau dalam bilik kita ada bilik air, kita menghadap dinding bilik air tu macam mana Baba? Ataupun pintu tu tertutup, tapi tandas tu dia menghadap dinding tandas. Dia kalau tutup itu dah tak mengapa.
Oh, dah tak apa-apa ya. Dinding pun tak apalah. Ya, dinding tak. Mana belakang dinding tu tak dibolehkan ya. Ya. Terima kasih Baba. So saya ucap terima kasih ya Baba dapat hatam ni. Kita minta halal lah ilmu-ilmu yang Baba telah surahkan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat hatam. Terima kasih banyak Baba. Ya, sama-sama. Ya, cadangannya insyaAllah kita akan sambung pada hari Rabu depan. Kitab Bughyatul Tulab. Jadi kita cuti, besok cuti lah. Besok cuti, jadi hari ni hari Rabu kan? Hari Rabu, hari Khamis cuti. Sampai kita sambung Bughiyahnya pagi Rabu insyaAllah. Bila? Pagi Rabu. Jadi seminggu. Oh, pagi Rabu, 1 minggu lah. Minggu, ya. InsyaAllah. Bagi rehat. Baba. Terima kasih Baba. Ya, Baba, terima kasih Baba. Terima kasih banyak. Oh, jika mau zaman ada tu, lama tak ada tu. Jadi katam dia timbul lagi tu. Tapi insyaAllah dia dengar rakaman banyak. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Haji Garudin. Ya. Kita rindu nak pergi Patani Bapa. Rapat lagi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.